لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما. يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتى فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat taufik, diberi kesempatan kepada kita semua untuk hadir di dalam majlis ilmu pada saat ini. Diharapkan hadirin hadirat, para muhibbin, para pencinta majlis ilmu yang mengikuti, mudah-mudahan antum semua senantiasa di dalam rahmat Allah, senantiasa di dalam redha dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa dimurahkan rezeki rohani dan jasmani oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sama-sama kita mengikhlaskan hati kita. Moga Allah menjauhkan diri kita, hati kita daripada memiliki niat-niat yang menjadi asbab amalan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambungan kitab kita yang pertama, kitab Misbahul Munir. Rumi muka surat berapa? Ada yang pakai Rumi tak? 112 Rumi. Rumi 112. Betul Kita dalam tajuk huraian yang terakhir. Huraian yang terakhir pada menyatakan setengah-setengah perkara yang wajib atas mukallaf dalam bab tu. Dia dah hujung-hujung kitab dah. Huraian yang terakhir pada menyatakan setengah-setengah perkara yang wajib atas mukallaf, yang kulliyat yang 6 dah. Jadi muka surat 40 yang keempat, 6 dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dari depan 4, 8, 9. Yang keempat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Kata musannif yang keempat. Kata musannif yang keempatnya. Kata musannif yang keempat, nasab. Yang keempat daripada 6 kulliyat. Jadi di awal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum ni musannif dah menyatakan kepada kita di dalam agama ataupun di dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dalam agama kita ni ada 6 perkara yang besar. Ada 6 perkara yang sangat-sangat penting dijaga oleh tiap-tiap mukallaf. Dalam Pak ini. Boleh. Boleh lah, sini. Allahu Akbar. Ni habis bosan buka ni. Habis bosan. Jadi. Baik.
Allahu Akbar. Jadi yang keempat daripada 6 kulliyat. Yang keempat daripada 6 kulliyat, yakni perkara-perkara yang penting, yang besar di dalam agama Islam, yang wajib dipelihara, yang wajib dijaga oleh tiap-tiap mukallaf. Yang keempat iaitu nasab. Nasab dengan makna keturunan, yakni nasab keturunan. Maka wajiblah bagi diri kita, laki-laki dan perempuan yang mukallaf, bersungguh-sungguh di dalam menjaga, mengawasi keturunan kita. Apa maksud keturunan di sini? Yakni keturunan yang sah tu, nasab yang sah, keturunan yang sah, pertalian darah yang sah. Maka wajib atas mukallaf, yakni wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Wajib di sini dengan makna wajib ain. Wajib ain, fardu atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan. Apa yang wajib atas mukallaf ni, laki-laki dan perempuan? Wajib memeliharakan nasab. Wajib kita jaga keturunan kita. Dengan bahawa, apa maksud jaga keturunan di sini? Dengan bahawa menjauh ia tiap-tiap mukallaf, sama ada laki-laki ataupun perempuan, wajib menjaga daripada mengerja, yakni melakukan perkara yang merosakkan nasab. Wajib tiap-tiap laki-laki dan perempuan, diri kita sebagai ibu bapa khususnya, begitulah juga anak-anak, begitulah juga anak-anak kita, wajib menjaga nasab, wajib jaga keturunan. Misbah Munir. Dengan bahawa apa tadi? Dengan bahawa memelihara, menjauhkan ia tiap-tiap mukallaf daripada mengerja perkara yang merosakkan nasab. Apa dia contohnya perkara yang boleh merosakkan nasab? Dan kerana inilah, kerana wajib memelihara nasab dan keturunan ni, kerana itulah diharamkan, yakni pada syarak, pada agama diharamkan. Apa maksud haram? Perkara yang dituntut oleh Allah sebagai tuntutan yang putus. Perintah daripada Allah sebagai perintah yang muktamad. Bila sebut benda haram, dia tak ada tawar menawar, tak ada surat menyurat, tak dilayan. Itu erti haram. Perkara yang diperintah oleh Allah untuk meninggalkan sebagai perintah yang muktamad. Adakah orang yang meninggalkan perkara yang haram ini diberi pahala oleh Allah? Tengok dulu. Kalau seseorang itu meninggalkan perbuatan yang haram, ikhlas kerana Allah, maka dia mendapat pahala. Adapun meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah bukan ikhlas, dia terpaksa tinggal, bukan semata-mata nak memperhambakan diri dia kepada Allah. Dia tak buat benda haram bukan dengan sebab takut kepada Allah. Dia buat benda haram, dia meninggalkan benda haram bukan sebab takut kepada Allah. Dia meninggalkan benda haram tu kerana terpaksa, contohnya. Hari ni dia tak minum arak. Dengan sebab apa? Sebab stok habis dah. Habis stok dah. Semalam lupa nak beli. Dia lupa nak beli, stok arak dia dah habis dah. Jadi hari ni dia tak minum arak langsung. Maka dia meninggalkan minum tu. Dia meninggalkan minum arak tu. Adakah dia dapat pahala hari tu dia meninggalkan minum arak? Jawabnya tak. Dia tak dapat pahala. Dia cuma selamat daripada dosa minum. Makna hari tu tak adalah dosa dia minum arak dah, sebab tak minum. Kenapa pula
tak dapat pahala pula, sedangkan dia tak minum arak hari tu. Dia tak minum arak kerana terpaksa. Sebab apa? Stok habis dah. Bukan ikhlas kerana Allah. Orang yang meninggalkan minum arak ikhlas kerana Allah ni, walaupun di tangannya ada botol arak, depan matanya ada botol arak, dia boleh nak minum. Bila-bila masa boleh minum, orang tak nampak, orang tak tahu. Dia duduk seorang-seorang dalam bilik ke, dalam semak ke, dalam hutan ke, dalam kereta ke, ada botol arak, dia tak minum. Sebab apa tak minum sedangkan arak ada depan mata? Kerana takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Dia tak minum arak tu supaya dia mendapat redha daripada Allah. Maka dapatlah pahala dengan meninggalkan benda haram. Jadi dalam kita tak sedar sebenarnya, dalam agama ni, membuat benda yang Allah suruh pun diberi pahala, meninggalkan yang Allah larang pun dapat pahala kalau ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, buat yang Allah suruh pun tak dapat pahala juga. Contohnya, Allah suruh solat, lalu kita solat, tapi kita solat tadi bukan ikhlas kerana nak menunjuk-nunjuk, contohnya. Dalam hati kita ada riak, supaya orang menghormati kita, supaya orang memandang mulia kepada kita, maka dengan sebab itu kita mendirikan solat. Dia buat benda yang Allah suruh, tapi tidak memperolehi pahala, tak dapat pahala. Kenapa dia tak dapat pahala sedangkan dia dah membuat benda yang disuruh oleh Allah? Jawabnya kerana tidak ikhlas dalam melakukan sembahyang tadi. Itulah pentingnya ilmu. Itulah pentingnya ilmu dalam ibadat. Kalau tak ada ilmu, penat buat ibadat, tapi tak memperolehi pahala, bahkan jadi dosa pula. Berdosa pula kerana dalam diri kita tadi ada ujub, ada riak dan sebagainya. Meninggalkan benda yang haram, sekiranya ikhlas, dapat pahala. Contoh, dulu dia dedah aurat, sekarang dia dah berhijrah, dia tutup aurat. Tapi dia tutup aurat bukan kerana nak menjunjung perintah Allah, kerana malu dengan ipaduai, contohnya. Balik kampung dia tutup aurat. Balik kampung dia tutup aurat. Sebab ipar dua ada, adik-beradik lain ada, contohnya, dia pun tutup aurat. Maknanya dia dah meninggalkan benda haram, iaitu mendedahkan aurat. Adakah dia dapat pahala? Jawabnya tidak. Kenapa? Kerana dia meninggalkan benda haram, mendedahkan aurat tadi, bukan ikhlas kerana Allah, tapi kerana malu dengan saudara, malu dengan orang ramai. Bukan malu dengan Allah. Kalau malu dengan Allah, dapat pahala. Kalau dia meninggalkan benda haram sebab malu dengan makhluk, tak dapat pahala. Ni dia tak minum arak kerana terpaksa tak minum. Sebab apa tak minum? Kerana stok arak dia habis dah. Ataupun pada masa tu line tak clear, jadi dia tak minum lah waktu tu. Adakah dia dapat pahala? Tak. Orang yang meninggalkan benda haram ikhlas kerana Allah, baru diberi pahala. Kiaslah benda-benda haram yang lain. Baik, kerana inilah, yakni kerana wajib bagi diri kita, laki-laki dan perempuan, menjaga nasab keturunan, menjaga keturunan yang sah, menjaga pertalian darah yang sah, diharamkan berzina. Sebab itulah dalam Islam mengharamkan perbuatan zina tu. Kerana perbuatan zina itu adalah salah satu asbab, salah satu sebab yang boleh merosakkan keturunan. Sebab itu dalam syariat kita, agama Islam kita, diharamkan berzina. Diharamkan berzina. Kerana berzina itu adalah sebab merosakkan keturunan. Jadi diharamkan berzina tadi dengan sekeras-kerasnya. Apa maksud dengan sekeras-kerasnya? Faham baik-baik. Diharamkan berzina dengan sekeras-keras ni, tidak ada istilah darurah.
tidak ada istilah tersepit yang mengharuskan seseorang itu berzina. Seperti mana dulu pernah kecoh sekejap. Adalah doktor ustazah ni mengatakan harus berzina kalau terkepit, kalau tersepit sangat. Tak boleh nak buat kerja ni, tak boleh nak buat kerja tu. Jadi diharuskan katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis rosak orang. Melompatlah orang yang selama ni duk tahan nak berzina tak boleh. Bila dengar fatwa macam tu, seronoklah. Na'udzubillah min zalik. Dilarang sekeras-kerasnya walaupun dia mati. Walaupun dia mati. Contohnya dia diugut, kalau tak berzina aku bunuh kau. Haram dia menyerahkan diri dia. Haram dia menyerahkan diri dia. Mati dalam mempertahankan maruah dia tu, pahalanya besar, mati syahid, daripada dia berzina. Amin. Dan berkait pula zina tadi, berkait pula sebab-sebab yang menghampirkan zina juga hukumnya haram. Asal hukum dia jaga keturunan, wajib menjaga keturunan. Kemudian oleh kerana itulah diharamkan berzina. Macam mana boleh berlaku zina tu? Mesti ada sebab-sebab, betul? Di antara apa sebab-sebab perzinaan itu juga hukumnya haram. Berzina tu haram, sebab-sebab tu pun haram juga. Maka kena jauhkan sebab-sebab dia juga. Sebab-sebab dia tu haram. Mana contoh sebab-sebab boleh menarik diri seseorang kepada zina? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Inilah yang sedang diamalkan ni dalam negara kita ni. Bergaul bebas. Di pejabat, di tempat kerja, di mana-mana. Bergaul bebas. Bergaul bebas ni sebab boleh menarik kepada perzinaan perlahan demi sedikit demi sedikit. Daripada tak kenal jadi kenal, daripada malu jadi biasa, daripada biasa jadi mesra. Lama kelamaan jadilah zina. Kan banyak berlaku kan? Ada kes-kes viral berzina di pejabat. Betul? Itulah sebab dia. Sebab tu bagi majikan, kalau majikan tu dia tahu agama, dia akan asingkan pekerja laki-laki dan perempuan. Kalau majikan tu takut kepada Allah, dia akan jaga. Sebab majikan ni, pekerja yang ada di bawah diri dia tu seolah-olah anak dia. Dia kena jaga juga hukum halal haram anak-anak dia. Dia kena pantau juga pekerja-pekerja yang duduk di bawah jagaan dia tu, pentadbiran dia tu, supaya mentaati perintah Allah. Jadi kalau saya manager, saya bos besar, saya kena asingkan bilik kerani laki-laki dan bilik kerani perempuan. Kena asing. Sebab kalau duduk sekali, dikira khalwat lah tu. Kalau contohnya satu bilik tu ada laki perempuan, khalwat lah tu. Dia tak peduli. Dia tu hukum khalwat lah. Walaupun di pejabat dia kena asing. Berapa banyak kita dengar cerita-cerita doktor berzina. Doktor lagi lah mudah. Hidup seorang tu, pekerja dia perempuan. Macam-macam boleh berlaku. Na'udzubillah min zalik. Hati-hatilah. Dengan bos-bos kita tu, kadang-kadang bos-bos ni ambil kesempatan. Tapi orang tak fikir agama, dia tak peduli. Asalkan dapat duit. Na'udzubillah. Haram hukum dia, pergaulan bebas. Apa lagi sebab dia? Berkhalwat tadi. Berkhalwat tadi sama ada berkhalwat di bilik itu tadi, ataupun di mana-mana lah, di berdua-duaan di antara laki-laki dan perempuan. Dan kita ke, ada kalau orang perempuan nak naik Grab macam mana? Orang perempuan duduk belakang, jangan duduk depan. Orang perempuan kalau nak naik Grab duduk belakang, jangan duduk depan. Kalau ada orang nak tumpang kereta kita,
Contoh kita perempuan ada kereta, ada kawan ke siapa ke nak tumpang kereta kita, kawan pejabat ke, dia nak tumpang kita, mana laki-laki tadi nak duduk? Duduk belakang, bukan duduk sebelah. Faham itu apa syaraknya, itu agama. Semua tu nak mengelakkan diri daripada asbab tadi tu. Boleh berlakunya perzinaan. Tak peduli kawan tak kawan. Kawan bukan muhrim. Kawan pejabat ke, kawan lama ke, kawan sekolah ke. Kalau driver dia laki-laki, yang perempuan duduk belakang. Kalau driver dia perempuan, yang laki duduk belakang. Kalau driver ni perempuan, laki duduk belakang. Tak boleh duduk sebelah. Kecuali ramai. Kecuali ramai. Kat pejabat, jaga pejabat. Kadang-kadang mesra, sesama pekerja yang mesra, tu kadang-kadang boleh jadi asbab menarik kepada zina. Banyak kes sekarang ni, banyak berlaku. Zina di pejabat. Dah bergaul bebas. Waktu makan sekali, gurau senda. Lakimu laki aku, binimu bini aku. Na'udzubillah min zalik. Jaga-jagalah agama. Suami wajib ingatkan bini selalu. Bini-bini isteri kita yang bekerja selalu kena ingatkan, pesan. Itu tanggungjawab. Jangan suami bersangka baik. Sebab dia tu terdedah kepada fitnah. Bila bini kita keluar, dia terdedah pada fitnah yang besar. Kena ingatkan cara berpakaian. Kemudian apa lagi tadi? Bergaul bebas. Kemudian berkhalwat tadi tu. Sebab-sebab dia. Pergaulan bebas, berkhalwat, mendedah aurat. Mendedahkan aurat. Orang perempuan kena faham apa maksud menutup aurat, apa tujuan menutup aurat. Menutup aurat tu tujuannya nak mengelakkan diri daripada fitnah. Apa maksud fitnah? Maksiat. Fitnah tu makna maksiat. Maksiat apa? Berzina tadi. Satu. Di antaranya maksiat mata. Maksiat mata. Makna orang yang memandang kita, dia tak dapat dosa mata. Orang yang memandang kita itu tak dapat dosa mata. Orang yang memandang kita tidak timbul di dalam fikirannya khayalan-khayalan yang maksiat. Itulah tujuan menutup aurat tadi. Sebab itu ada cara dia. Menutup aurat yang disuruh oleh Allah. Kadang dah tutup tapi belum sempurna. Nak sempurna tu. Apa dia? Menutup warna kulit. Dengan makna jangan pakai baju jarang. Jangan pakai baju jarang yang menampakkan warna kulit. Kalau dia kulit putih, tembus pakaian tu nampak putih-putih kulit dia. Kalau kulit dia hitam, nampak bayang-bayang kulit dia yang hitam. Kalau kulit dia biru, nampak bayang-bayang biru. Tu nampak warna kulit. Itu satu. Yang kedua, menutup bentuk. Bentuk-bentuk tubuh. Bentuk tubuh. Tapi bila passion dia nak nampak tubuh, dia terbalik. Kalau jenis passion dia nak suruh nampakkan bentuk tu. Dalam Islam dia suruh tutup bentuk tu. Orang perempuan faham elok. Nak beli pakaian, tengok tu syarat tadi tu. Suami kalau nak belikan pakaian untuk isteri pun kena berhati. Isteri nak beli pakaian dia sendiri, walaupun guna duit dia sendiri, dia kena minta izin dulu pada suami. Pada tempat-tempat yang macam tu, dia kena minta izin. Awak, saya bulan ni saya dapat gaji, saya nak beli pakaian, boleh tak? Pakaian macam mana yang awak nak beli? Dan kalau nak beli yang macam ni, awak nak pakai kat mana? Itu kena tanya. Bukan bermaksud dia isteri, dia bekerja, dia ada duit, dia boleh beli pakaian ikut suka hati dia. Tak. Dia kena tanya juga. Ada tempat-tempat lah yang tertentu dia kena tanya tanya suami dia dulu, walaupun duit dia. Menutup bentuk tubuh lah. Bentuk dada. Dada orang perempuan ni ada yang bidang, ada yang tidak. Bentuk punggung, bentuk pinggang, bentuk peha, bentuk lengan. Dengar baik.
Dengar baik-baik. Nanti Allah tanya. Nanti Allah tahu dah kita buat-buat tak dengar. Dengar baik-baik. Dah tahu kita kan niat kita nak belajar, nak beramal. Betul? Niat nak belajar, nak beramal. Maka usahalah perbaiki. Usaha baiki maksudnya. Itulah tujuan belajar. Kalau kita tak belajar, tak tahu mana yang sempurna cara nak beribadat. Takkan kita tak nak sempurna. Nak balik akhirat takkan nak balik dalam keadaan tak sempurna. Dekat dunia ni pun kita nak sempurna. Rumah nak sempurna, kereta nak sempurna. Betul? Takkan nak balik akhirat tak nak sempurna pula. Kenalah usaha sempurnakan ibadah. Kena usaha sempurnakan ibadah. Sempurnakan solat, sempurnakan apa lagi? Tadi cara menutup aurat orang perempuan. Kalau untuk kita orang awam, cukup 2 syarat tu pun tak apalah dulu. Menutup warna kulit dan menghilangkan bentuk-bentuk badan. Ini tak dapat tidak. Kerana meskipun kadang-kadang pakaian tu dah menutup warna kulit, tapi tidak menutup bentuk. Nampak bentuk dadanya, nampak bentuk pinggulnya, nampak bentuk pehanya, nampak bentuk betisnya, nampak bentuk lengannya. Yang dimaafkan bentuk apa? Yang dimaafkan bentuk kepala. Orang perempuan, bentuk kepala tu dimaafkan. Tak payahlah letak baldi sebelum pakai tudung. Supaya lamakan pakai baldi dulu, ataupun pakai cetong dulu, lepas tu pakai tudung. Sebab apa ni? Nak hilangkan bentuk kepala. Kepala dimaafkan. Bentuk kepala dimaafkan. Dan bentuk bahu. Bentuk bahu dimaafkan. Bentuk bahu dimaafkan. Tak payah nak pergi tempah apa besi ke, besi L ke apa benda nak pakai kat ujung. Tak payah. Jadi bentuk kepala dimaafkan, bentuk bahu dimaafkan. Yang lain tidak. Maka boleh tak orang perempuan nak pakai seluar? Jawabnya boleh. Seluar yang ikut tadilah. Tidak menampakkan warna kulit dan tidak menampakkan bentuk kaki. Maknanya orang tak nampak bentuk peha dia besar ke, peha dia halus ke, orang tak nampak. Orang nampak seluar saja. Orang tak nampak bentuk betis dia, orang tak nampak. Kalau lengan, kalau orang perempuan ingat, kadang-kadang dia dah pakai baju tangan panjang tapi fit. Dia pakai baju tangan panjang tapi fit, ataupun dia pakai handsock daripada pangkal bahu dia sampailah hujung ni dia pakai handsock yang panjang. Tu pun tak lulus lagi tu, tak lepas lagi. Sebab menampakkan bentuk lengan dia. Sebab tu dia kena pakai longgar tadi tu. Bila longgar, walaupun handsock maknanya handsock tu nak tutup kat bahagian sini sebenarnya, yang tak dapat tidak. Ada pun kalau dia dah pakai handsock, nampak daripada ujung bahu, ujung lengan baju ni, tu dimaafkan. Tapi kalau dia sengaja pakai t-shirt pendek, lepas tu pakai handsock daripada sini bawa ke depan handsock, tu tidak menutup aurat lagi tu. Tidak menutup aurat lagi. Jadi orang perempuan bolehlah nak pakai seluar, tapi pakai seluar yang besar-besar tu. Pakai seluar yang besar-besar. Pakai kain ni pun ada macam-macam jenis kain ni. Kain ada yang macam-macam jenis. Ada kain yang jenis kain berat-berat tu dia akan nampak bentuk juga walaupun longgar. Tapi kalau nak, kadang-kadang kalau orang dia nakkan keselesaan, kadang-kadang dia sanggup melanggar syariat tadi. Nak selesa. Nak selesa tapi syariat langgar. Maknanya dia tak sayang kepada Allah lah tu. Kalau dia sayang kepada Allah, dia akan dulukan kehendak Allah daripada kehendak diri dia. Itu dia punya peraturan dia lah. Jadi bila dia dah menempati syariat tadi, orang pandang pun tak menarik pun. Orang pandang tak timbul menarik. Orang pandang ni pandang biasa, tak ada nak memikirkan apa-apa. Tapi kalau tak mengikut syariat tadi, orang akan mikir macam-macam. Itulah yang jadi dosa tadi. Kalau ada 10 orang yang melihat, maknanya dia telah menjadi asbab 10 orang buat maksiat. Kalau 100 orang yang memandang, 100 orang, dia dah jadi asbab 100 orang buat maksiat.
Kalau yang melihat dia tu 1,000 orang, 2,000 orang, dah tu kalau kita pakai macam tu tapi bukan zahir, dalam telefon, dalam cuma gambar je macam mana, hukumnya sama. Kata ulama, melihat gambar perempuan sama dengan melihat depan-depan. Orang lelaki melihat diri kita secara depan sama hukumnya dengan melihat gambar kita, sama. Sebab tu dalam bab gambar ni pun kena ambil perhatian juga. Sebaik-baiknya tak payahlah. Tapi kalau ada kat gambar, pastikan menempati syariat tadi. Jangan ada gambar-gambar yang kita sedang memakai pakaian yang tidak mematuhi syariat tadi. Kerana itu jadi saham dosa kita. Setiap kali orang ulang-ulang tengok, setiap kali itu dapat dosanya bertambah. Kita solat, tapi tak sedar dosanya bertambah hari-hari. Jadi padamlah gambar-gambar yang dulu-dulu zaman belum belajar, zaman belum mengaji itu padam. Kalau padam semua lagi bagus. Pesan dengan kawan-kawan yang ada simpan gambar-gambar kita yang waktu jahil dulu, pesan, tolong padam gambar-gambar aku, tolong jangan keluarkan gambar-gambar aku. Kalau ada pada tangan korang, tolong padam. Aku tak redha dah. Dulu aku tak tahu, sekarang aku dah belajar. Aku takut nanti Allah benci, Allah murka kepada aku tak nak. Tolong. Kena pesan dengan kawan-kawan dah. Kecuali dah tak dapat nak tolong dah. Itu mudah-mudahan Allah ampunlah. Sehabis kuasa maknanya. Sehabis kuasa. Perbaiki. Kemudian apa lagi? Pakai minyak wangi. Tu sebab-sebab tu. Pakai orang perempuan keluar rumah pakai minyak wangi. Dia buka pintu kereta je, 2 batu baru dah harum. Tak boleh. Itu di antara sebab-sebab perzinaan tu. Dia boleh pakai minyak wangi yang hanya boleh hilangkan bau badan dia, dan tak boleh dihidu oleh orang lain. Kecuali dia di rumah dengan suami, kecuali dia duduk dalam kumpulan yang perempuan aja, tak boleh. Tapi kalau di sisi dia orang lelaki, kalau dia lalu berselisih, orang lelaki dapat hidu bau perfume dia, maka dosa dah dia tu. Semua nak kena belajar. Dia kata macam-macam tak boleh. Itulah dia jalan nak masuk syurga. Nabi pesan dah. Nak masuk syurga tu benda yang menyakitkan. Ini tak boleh, itu tak boleh. Ni kan menyakitkan tu, banyak larangan. Banyak larangan tu kan menyakitkan. Tapi itulah dia jalan yang Allah redha. Itulah jalan yang akan menyampaikan kita kepada syurga Allah. Kalau nak, kena hadapilah. Kata ulama, kalau kau nak benda yang kau kasih, yang kau suka, kau kena lalui benda yang kau tak suka. Kau kena lalui benda-benda yang kau tak suka, nescaya kau akan sampai kepada tempat yang kau suka. Kalau kita nakkan syurga, tempat yang kita suka, kena lalui benda-benda yang kita tak suka. Apa maksud yang kita tak suka? Yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Nafsu tak suka pakai macam tu. Nafsu tak suka kalau duduk berasingan berjauh-jauh. Nafsu tak suka kalau tak boleh bergaul bebas. Nafsu tak suka. Tapi kalau orang nak syurga, dia kena lalui benda tu. Dia kena lalui. Kalau dia nak, kemudian Nabi kata apa? Jaga-jaga hati-hati. Neraka tu, perjalanan dia nak menyampaikan neraka tu adalah benda yang menyeronokkan. Yakni menyeronokkan hawa nafsu. Apa yang menyeronokkan hawa nafsu, itulah jalan yang menyampaikan kita kepada neraka Allah. Seronok tak bergaul bebas? Seronok. Itu jalan nak ke neraka tu. Seronok tak dedah aurat? Seronok. Itu jalan nak. Seronok tak orang puji-puji tengok gambar kita? Kalau orang perempuan, seronok tak orang puji? Bila kita up story, kita tengok gambar, kita up gambar kita, ramai orang like. Kita seronok dah. Seronok. Itulah jalan-jalan nak ke neraka Allah. Suami dia seronok tak tengok bini dia dipuji-puji oleh rakan-rakan lelaki yang lain? Suami dia seronok. Itu jalan ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Dia kena pesan-pesan dengan isteri dan anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Kalau kita dah pesan, dia buat belakang kita, itu dosa ditanggung oleh mereka sendiri, tidak ditanggung oleh suami tadi. Yang dikatakan suami tanggung dosa isteri, dosa yang mana ni?
Dosa yang apabila isteri buat dengan sebab suaminya yang menyuruh ataupun suaminya tidak mengajar. Suami dia tak ajar dia agama, jadi dia tak tahu halal haram, dia tak takut kepada Allah, lalu dia buat maksiat. Maka isteri dan anak-anak yang buat maksiat macam tu asbab suami yang tidak mengingatkan ataupun memberi pendidikan agama tadi tu, setiap dosa yang dibuat oleh isteri dan anak-anak dia tadi semuanya ditanggung oleh suami. Oh, kalau macam tu isteri selamat tak nanti? Tak, dia pun diazab juga oleh Allah. Suami pun diazab juga oleh Allah. Adapun kalau suaminya selalu mengingatkan, menasihati, mengulang-ulang, tak putus asa, dah ulang-ulang, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Tiba-tiba dalam diam-diam anak isteri dibuat secara senyap-senyap. Ini dosa ditanggung oleh isteri dan anak-anak tu sendiri, tidak ditanggung oleh tak ditanggung oleh suami. Tapi kalau nak warak pula, dia atas jalan warak dia lebih terpinci lagi. Bukan sekadar menutup warna kulit, bukan sekadar menutup bentuk tubuh badan, bukan sekadar tu. Dia menjauhkan daripada memakai pakaian-pakaian yang menarik perhatian. Menarik perhatian. Maknanya dia tak ada nak berpession-pession, dia tak nak pakai baju warna-warni yang menarik perhatian, yang berbunga-bunga, yang macam-macam. Dia tak nak. Itu warak. Dia nak lebih halusi lagi tu. Dia nak lagi selamat lagi. Sebab meskipun kalau dah tutup warna kulit, dah tutup bentuk, tapi kalau warnanya, perhiasan pakaian tu tadi, lip lap, tarik tak perhatian? Tarik tak? Tarik. Makna belum 100% selamat lagi dah. Payahlah macam tu. Nak masuk syurga ke tak nak? Ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Kalau nak semua boleh, jalan ke satu tempat lagi yang penuh dengan azab besok selama-lamanya. Moga-moga Allah bagi taufik. Dan Allah bagi kita kekuatan. Kena ada dalam hati kita, kena ada azam. Aku nak jaga syariat sungguh-sungguh. Ya Allah, berilah taufik. Yang kita rasa macam berat tu nafsu sebenarnya. Yang kita rasa macam berat nak buat, macam payah sangat tu nafsu. Sebab dia tak suka. Nafsu tak suka tu. Waktu macam bila kita nak kenakan pakaian macam tu, nafsu kata begini, nafsu kata begitu, nafsu kata begini. Sebab itulah jalan yang Allah redha. Nafsu dia tak sepakat dengan benda yang Allah redha. Dia nak lawan. Jadi minta. Pernah tak minta? Kena minta. Kalau kita tak minta, nanti Allah tak tolong. Allah tak dorong. Sebab Allah tahu kita tak ada keinginan nak jadi orang yang bertakwa. Allah tahu yang kita tak ingin nak jadi orang bertakwa. Tanda-tanda orang ingin, dia akan minta selalu. Dia akan minta selalu, ya Allah, berilah kekuatan ya Allah, macam berat je aku nak buat benda ni ya Allah. Tolonglah bagi kekuatan. Aku nak jaga agama aku dengan sempurna. Aku nak balik akhirat dalam keadaan sempurna ya Allah. Aku nak jaga maruah aku dengan sempurna ya Allah. Aku nak jaga amanah suami aku ni dengan sempurna. Berilah taufik ya Allah. Minta sungguh-sungguh lah. Serta usaha. Belajar, fahamkan, kemudian usaha. Dah, kalau tempat kerja macam mana? Jauhkan jarak kita daripada lelaki-lelaki. Kecuali ada urusan yang tak dapat tidak. Jangan tak ada urusan pun kita duk campur juga dengan kawan-kawan pejabat kita. Minum sekali, keluar sekali. Padahal tak ada benda urusan. Jangan. Yang sudah perbaiki. Supaya Allah redha kita. Supaya Allah redha kita. Okey, tu semua benda sangkut paut dengan yang ni. Wajib jaga keturunan ni. Kerana itulah punca-punca yang kadang jadi perzinaan. Dah bila jadi perzinaan, kadang melibatkan apa pula dah? Jinayah pula dah. Dah saling-saling rasa bersalah, membunuh, kan? Tu banyak kes bunuh tu. Dah berzina, dah terlanjur, membunuh pula. Dah lah dosa zina. Dosa bunuh budak kecil tu, bayi tu, digugurkan. Dosa bunuh pasangan dia pula. Innalillah, mati dalam su'ul khatimah. Mati dalam su'ul khatimah, mati dalam kecelakaan. Bukan bunuh diri, bukan bunuh anak hasil perzinaan tu. Bertaubat kepada taubat kepada Allah sungguh-sungguh. Allah terima taubat. Tapi syaratnya taubat sungguh-sungguh. Bila dia ambil jalan membunuh pasangan dia, ataupun dia sendiri bunuh diri,
ataupun anak tadi hasil perzinaan tadi dibuang, dibunuh, makna lagi bertambah besar lagi dosa dia. Bertaubatlah kepada Allah, taubat sungguh-sungguh dan bertanggungjawab di atas perbuatan tu. Sebab tu bila ada masalah rujuk orang ada ilmu. Ada masalah rujuk orang ada ilmu, jangan rujuk kawan-kawan kita. Ataupun kita tak nak rujuk siapa-siapa. Bila tak nak rujuk siapa-siapa, siapa yang menjadi penasihat? Nafsu. Yang menjadi penasihat siapa? Syaitan. Syaitan kata, baik kau bunuh. Baik kau bunuh diri. Ataupun baik kau bunuh pasangan kau. Baik kau bunuh budak tu. Nampak tak? Na'udzubillah min zalik. Jumpa ulama' tanya, Tok Guru, Ustaz, saya ni ada masalah. Apa masalah? Cerita kan. Tapi pastikan yang kita nak cerita ni orang yang amanah. Sebab dia tak boleh nak menyelesaikan masalah kita kalau tak diceritakan apa masalah. Macam mana nak selesaikan masalah? Contoh, Ustaz, saya ni dah terlanjur, Ustaz. Saya nak taubat. Tapi saya tak tahu cara macam mana. Boleh tak tolong? Macam tu. Bukan ambil jalan fikir sendiri, terjun bangunan, terjun jambatan, bunuh orang, telan racun. Na'udzubillah min zalik. Ni lagi sesat, lagi mati dia sesat. Kalau dia taubat sungguh-sungguh, Allah terima, Allah ampunkan dosa yang laki-laki, Allah ampunkan dosa yang perempuan. Dan anak tu tadi tu kalau dia besar besok, dia belajar agama, dia bertakwa kepada Allah, tetap dia juga dikasihi oleh Allah. Dia tak salah apa-apa budak tu tak ada salah apa-apa. Budak tu tak ada salah apa-apa. Yang salahnya mak bapak dia tadi tu. Bukan mak bapak lah yang berzina tadi yang salah. Budak tu tak ada dosa sikit pun. Jadi kalau kita dengar ada kawan-kawan kita dengar dia tu anak yang tidak sah darah, jangan kita hina dia, jangan kita keji dia. Allah tak tengok situ, Allah tengok amalan. Banyak je yang sah taraf tapi tak solat. Banyak yang sah taraf tapi tak solat, dedah aurat, berjudi, minum arak, murtad. Ada juga anak-anak yang lahir di kalangan macam tu, dia belajar agama, dia beramal, dia jaga diri dia. Sebab dia tahu pengajaran perbuatan mak dia tadi tu, perbuatan makna yang menjadi asbab dia menjaga diri dia sendiri. Nampak tak? Tapi kita bila tak faham benda-benda macam ni, kadang bila dengar kawan-kawan kita ataupun ada orang yang dia macam tu, kita hina, kita keji, kita jauhkan diri. Sebab apa? Dia tu anak zina, dia tu anak tak sah taraf. Allah tak pandang tu. Jangan kita nak beza-bezakan. Jangan nak beza-bezakan. Kita keturunannya sah tapi tak solat, dilaknat oleh Allah pagi, petang, siang, malam. Segala makanan, minuman yang masuk dalam perut kita semua Allah tak redha. Hati-hati orang yang tak solat. Apa saja rezeki yang masuk dalam perut kita Allah tak redha. Allah tak redha. Duit ke apa yang kita dapat, makanan, minuman yang kita dapat, pakaian yang kita pakai, semuanya Allah tak redha. Besar, bahaya orang tak solat. Kemudian jadi usaha jaga diri masing-masing. Moga Allah redha, moga Allah selamatkan. Allah. Dan diharamkan pula mana tadi tu? Berzina dengan sekerah-kerahnya. Jadi tidak ada istilah darurah. Aku ni dah terkepit, dah tersepit ni, tak tahu nak cari makan macam mana dah ni. Anak aku kelaparan ni, jadi bolehlah aku nak berzina. Tak, jawabnya tidak tak boleh. Sampai bila tak boleh? Selama-lamanya tak boleh. Tapi kalau dia mati dalam keadaan dia mempertahankan dirinya, maruahnya, matinya syahid, matinya husnul khatimah. Dan diharamkan pula pergaulan di antara lelaki. Berkhalwat tadi, nak ingatkan juga, berkhalwat ni berchatting tu juga berkhalwat. Kerana dalam ruangan chatting tu, Messenger ke, WhatsApp ke, Instagram ke, kita berdua je dengan lelaki-lelaki tadi, ataupun kita dengan perempuan, itu juga masuk hukum berkhalwat juga. Sebab orang tak tahu apa yang kita sembangkan. Kadang daripada situ nanti boleh timbul fitnah. Yang laki-laki hantar emoji begini, yang perempuan hantar emoji begitu, pipi merah-merah. Dia kata, dia ada suka dengan aku ni. Itu semua jadi punca tu. Kita tanya
Kita tanya, saya nak tanya ni, awak ni isteri Mamat ke? Dia hantar emoji pipi merah tu. Kita ni macam boleh sembang ni. Nampak tu? Kan dah buka pintu fitnah kan? Nak kena belajar juga benda. Jadi asbab. Jadi orang perempuan, kalau orang laki-laki datang rumah bagi salam, jawab dengan suara yang kasar. Jangan jawab dengan lemah lembut. Jawab dengan kasar. Suami kita tak ada rumah, ada orang laki-laki. Kawan suami kita datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam. Ada apa? Macam tu. Baru dia terbantut. Kalau Waalaikumsalam. Siapa tu? Siap. Kan dia bagi salam lagi sekali. Jadi dah jawab lah, bagi sekali. Tadi dah bagi salam, dia kata sedap dengar suara. Tu pintu-pintu fitnah lah tu. Kecuali tempat kerja, penjawab lebih kurang lah, tak payah lah nak lebih-lebih. Sebab itu semua pembuka ruang-ruang fitnah, pembuka ruang-ruang dosa. Dulu kita tak tahu. Pernah lah sekali pergi rumah tok guru kita bagi salam, Assalamualaikum. Bini dia jawab, Waalaikumsalam. Ada apa? Kita korang tu. Rupa dah belajar baru tu. Tak boleh rupanya. Baru tahu. Kalau tak belajar, semua kita kata tak boleh. Ada benda yang boleh, kita tak tahu. Ada benda yang tak boleh pun kita tak tahu. Itu bahaya kalau tak belajar, rugi. Banyak benda kita tak tahu. Sedangkan dalam agama, hukumnya ada. Dan perempuan tu yang ajnabi, dan diharamkan pula mendedahkan aurat perempuan di hadapan lelaki yang helat. Begitulah sebaliknya. Kerana ia mendedahkan aurat dan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan tadi sebab bagi keinginan nafsu. Sebab boleh timbul nafsu dengan pakaian tadi tu, dengan berpakaian macam tu. Yang menjadi tangga, yakni yang menjadi sebab bagi berzina. Dia bukan makna hari ni dia dedah aurat, hari ni dia berzina. Dia lama kelamaan dia akan semakin dekat tu. Dia bukan hari ni dia dedah aurat, hari ni dia berzina. Dah. Hari ni dia dedah aurat, hari ni dia bergaul bebas, nanti lama kelamaan dia akan tertarik sedikit demi sedikit. Sebab mata kita ni lah, mata kita yang memandang ni. Apa yang kita pandang akan fikir. Pernah tak dengar pasangan buta berzina? Boleh jadi ada, tapi kes tu tak tahulah. Mungkin boleh 1,000 tak ada satu kot. Pasangan yang buang-buang anak tu, kes-kes buang anak tu, bunuh pasangan tu, orang buta ke orang celik? Semua orang celik tu. Semua orang celik. Tak pernah dengar lagi lah setakat umur kita 18 tahun ni. Setakat umur kita 18 tahun ni, 35 tahun ni, tak pernah dengar lagi, tak pernah terbaca lagi di mana-mana pasangan buta ditangkap kerana membuang janin. Hasil daripada perbuatan sumbang. Tak pernah dengar lagi. Semua kes-kes tu, semua yang ada biji mata boleh melihat. Sebab apa? Mata ni lah punca dia. Daripada mata ni nanti timbul kegairahan, timbul macam-macam. Islam jaga. Islam nak jaga kita sebenarnya, tapi kita tak faham. Dan diharamkan pula berkhaluat. Tu berkhaluat orang perempuan. Orang laki-laki berkhaluat di mana? Berdua-duaan. Berdua-duaan dalam kereta pun berkhaluat juga. Dah nak naik Grab, sedang boleh tahan-tahan Grab tu, dia punya pemandu drivernya lelaki. Nak pilih Grab driver perempuan, berapa banyak yang ada. Tiba-tiba orang lelaki, kita duduk mana? Belakang. Jangan kita melompat pula nak duduk depan. Mentang-mentang yang driver dia tu macam Syaruhan. Kita tak melengah terus duduk depan. Duduk belakang, oi. Duduk belakang. Kalau driver tadi perempuan, kita naik Grab, duduk belakang kita lelaki. Yang duduk sebelah, mata kita berhati peha dia. Lelaki, tahu je lah lelaki ni. Tak ada alasan ni. Alah, dia dah kahwin dah. Kawan pejabat tu dia dah kahwin dah. Bini dia 4 orang, anak dia 25 orang. Apalah masalah. Dia dah biasa dah. Tak peduli. Tak peduli.
Tak ada alasan dah biasa, tak ada alasan dah biasa kenal, dah biasa jumpa. Dah, Islam tak bagi. Islam tak bagi. Sebab tetap namanya manusia yang ada hawa nafsu. Masya Allah. Yang bukan mahram kita lah. Kalau driver macam ustaz pun duduk belakang, jangan duduk depan. Saya bukannya kuat iman saja. Macam dia orang. Tak peduli lah. Driver Grab tu pakai serban ke, pakai kopiah ke, tak peduli. Duduk belakang, jangan duduk depan. Suri ramai. Mata lelaki ni jahat dan dijeling-jelingnya. Kita tengah bawa kereta dijeling. Kita duduk sebelah dijeling. Sambil-sambil tengok side mirror kan, dia tengok peha kita, tengok dada kita. Perempuan jangan percaya lelaki ni. Walaupun dia ustaz tak ustaz, ada agama tak ada agama, dia tetap lelaki yang ada hawa nafsu. Ustazah tak ustazah, tetap dia ada nafsu. Bukan makna dia bila belajar agama dia bertukar jadi malaikat. Dah, dia tetap manusia. Dalam dirinya tetap ada hawa nafsu yang nak menarik kepada kebinasaan. Apa yang ustaz sampaikan memang betul. Daripada dulu lagi, bukan kata akhir zaman. Daripada dulu lagi. Baik. Kalau orang perempuan bawa Grab, tempat duduk sebelah tu letak bakul ke apa benda. Kalau orang lelaki dia tahu duduk belakang. Letak bakul siap-siap tempat duduk depan. Ni kita dah saja. Kemudian yang kelimanya, itu semua sebab-sebab boleh merosakkan nasab, boleh menarik perzinaan ataupun menjadi asbab jinayah. Duduk dalam kereta berduaan, lelaki perempuan, bukan murim. Kemudian duduk di pejabat, dalam bilik pejabat, satu bilik ada seorang lelaki, seorang perempuan, pun sama hukumnya berkhalwat. Berchatting pun sama juga dengan perempuan dan sebagainya daripada perkara yang menjadi asbab bagi merosakkan nasab. Yang kelimanya kemaluan, yang wajib dijaga. Apa maksud kemaluan ni? Dan kehormatan, kita kata maruah diri. Harga diri lah. Harga diri. Di antara 6 perkara besar yang wajib dijaga oleh tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang Islam, Muslim, iaitu selain daripada nasab tadi, yang keempat, yang kelimanya apa? Harga diri kita dan harga diri orang lain. Wajib jaga harga diri orang lain, maruah diri orang lain, dan wajib jaga maruah diri sendiri. Maka wajib dipeliharakan dia maruah tadi dengan menjauhkan seseorang daripada mengerja dan melakukan perkara-perkara yang menghilangkan kemaluan dan kehormatannya. Sebab itu Islam melarang. Sebab itu Islam mengharamkan apa? Islam mengharamkan apa? Membuat benda-benda yang boleh menjatuhkan maruah orang lain. Maka kerana inilah dihad, dihukum, didenda akan orang yang menuduh ia orang akan yang berjuruh, yakni orang yang berbudi pekerti yang baik serta beriman. Sebab tu ada hukumnya dalam kalau kita belajar dalam bab jinayah, dalam fiqh, kalau belajar dalam bab fiqh, dalam bab jinayah tu ada hukuman denda-denda yang tertentu yang dijatuhkan ke atas orang yang menuduh orang yang baik, memfitnah orang yang baik. Ada hukum dia. Sebab apa? Dengan menuduh, memfitnah orang yang baik ni menjadi asbab jatuhnya ataupun hilangnya maruah. Orang daripada pandang dia mulia, orang daripada hormat dia, dengan sebab dengar perkataan kita, fitnah kita, orang hilang jatuh maruah dia, hilang air muka dia, dosa. Sebab tu memfitnah tu dalam Islam hukumnya haram. Mengumpat itu hukumnya haram. Mengadu domba tu hukumnya haram. Sebab boleh menjatuhkan maruah. Orang daripada bersangka baik jadi bersangka buruk sebab dengar perkataan kita. Jadi jaga-jaga perkataan kita. Jaga-jaga perkataan kita. Sebab wajib jaga maruah. Dan ditakzirkan akan orang yang menuduh ke atau orang yang tidak berjuruh. Orang yang tak berjuruh ni maknanya bukan orang soleh lah. Pun Islam tak bagi juga. Meskipun dia bukan orang soleh, tak boleh juga sewenang-wenang nak menjatuhkan maruah dia. Tak boleh. Kecuali ada sebab-sebab yang tertentu dan niat-niat yang tertentu dan tujuan-tujuan yang tertentu. Bukan niat nak menjatuhkan, itu lain. Tidak.
saja nak malukan dia. Saja nak malukan dia. Hukumnya haram. Meskipun yang kita nak malukan tadi dia bukan orang soleh. Tak boleh juga. Wajib jaga malu. Sebab apa? Cuba kita bayangkan Cuba kita bayangkan beratnya, tak berat fitnah ni. Si A ni dia orang memanglah waktu tu dia ni contohnya dia penzina, dia buat maksiat macam-macam. Tiba-tiba kita umpat dia, kita malukan dia. Sampai satu masa dia bertaubat kepada Allah. Allah pilih dia nak jadikan kekasih Allah. Dia bertaubat. Dia dah tak buat dah benda-benda tu. Dan pada Allah pun dah tak ada dah gelaran-gelaran penzina, pejudi, peminum arak, tak ada lah. Sebab dia dah diampunkan oleh Allah. Sedangkan cerita dia yang dah bertebaran di atas dunia ni, semua orang yang nampak dia, yang dengar nama ni, semua orang kata dia tu penzina tu, dia tu pejudi tu. Padahal dia dah tak nampak tak tu? Tu bahaya. Kadang-kadang tu dia tu berzina tu. Padahal kawan tu dah 5-6 tahun taubat dah tinggal. Dia jadi orang soleh. Tu kesan daripada fitnah tadi tu. Kita bertanggungjawab kena pikul dosa tu. Kena pikul dosa tu. Dan diharamkan sangka jahat sama-sama sendiri. Makna sesama Muslim, jangan saling bersangka buruk, jangan saling bersangka jahat. Wajib bersangka baik serta berwaspada. Tu. Wajib bersangka baik dan waspada. Bukan maknanya sangka baik tu serah diri dah. Sama kan orang jual kapet rumah kita kata masuklah. Laki ada tak? Laki tak ada. Tak apa. Kita sangka baik. Dia ni nak pasang kapet je. Siap. Dengan kita kan kena gulung nanti kan. Dengan kita kena gulung kan sangka baiknya pasal. Sangka baik serta waspada. Tu maksudnya. Dan diharamkan pula membongkar rahsia sesama sendiri. Haram korek, cari, gali, scan dosa orang lain. Haram. Sudah-sudahlah. Dosa kita pun banyak tak tercari. Berhentilah. Taknya dapat gaji pun. Duk skodeng dosa orang, duk cari apa dosa orang ni buat. Hari ni dia buat apa, Kita nak skodeng ni, apa dosa dia buat ni. Na'udzubillah. Allah benci kita meskipun kita solat. Ni, perbuatan ni suka cari rahsia orang ni. Kalau kita buat benda ni Allah benci meskipun kita kaki qiyamul lail. Sekalipun kita ahli qiyamul lail, sekalipun kita ahli berpuasa. Tapi perbuatan kita suka cari, gali, selak rahsia orang, Allah benci kita. Allah tak redha dengan kita meskipun kita orang yang tidak meninggalkan sembahyang. Bahkan perbuatan itulah yang menghapuskan segala pahala sembahyang yang kita buat. Jaga baik-baik. Sebab tu nak beribadat ni kena tahu pantang larang. Kena tahu pantang larang. Dan diharamkan memaki hamun. Haram maki hamun sebab maki hamun ni boleh menjatuhkan maruah. Menjatuhkan maruah orang yang kita maki. Dan sebenarnya dalam masa yang sama menjatuhkan maruah kita. Kita duk cerita pasal keluarga kita di Facebook. Kita cerita keluarga kita di TikTok. Keburukan suami kita, keburukan isteri kita, keburukan anak-anak kita contoh. Kita ceritakan di Facebook, di mana-mana media lah. Jadi, yang pertamanya dah menjatuhkan maruah anak bini kita, suami kita. Yang kedua, menjatuhkan maruah diri sendiri. Sebab tu, perbuatan tu haram. Haram. Dan mengumpat pun hukumnya haram. Mengumpat juga hukumnya haram kerana dengan mengumpat tu menjatuhkan maruah orang lain. Dan sebagainya daripada perkara-perkara yang menghilangkan kemaluan dan kehormatan seseorang. Yang keenamnya, wallahu a'lam. Sambung ya.
Kita penawar bagi hati sikit. Kita penawar bagi hati. Ada yang catat tak itu? Tajuk apa itu? Ha? 119. Tu dah baca yang dekat-dekat situ kot. Bab yang ketujuh, menyatakan kasih dunia dah. Pada menyatakan kasih akan kemegahan. Kasih akan kemegahan ni. Dan kami akan bahawasanya di untuk surat 120 Melayu. Dan Mengetahui ia akan bahawasanya ubat ni. Ubat bagi orang kasihkan kemegahan ni. Dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela. Tak sudah. dan mengetahui ia akan bahawasanya jika ada kemegahan sampai sujud baginya manusia nescaya tiada berkekalan kerana ia akan mati. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat dia sudah. Dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela. Kat sini. Dan 120 tiada 20. Dan ada pun mengetahui akan bahawa dan mengetahui akan bahawanya jika adalah kemegahannya sampai sujud baginya. Muka surat 120. Kitab penawar bagi hati. Kitab penawar bagi hati. Muka surat 120. Perenggan yang pertama tu tengah-tengah. Tidur tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darain amin. Ini ubat bagi orang yang kasih akan kemegahan. Ubat bagi orang yang kasih akan kemegahan. Disuka bermegah-megah atas dunia. Disuka bermegah-megah atas dunia. Megah tadi dengan macam-macam lah. Ada yang megah sebab parah rupa dia. Dengan sebab Allah kurniakan dia parah rupa lebih daripada orang, dia megah dengan rupa dia. Kemudian dia megah dengan keturunan dia. Dia megah dengan ilmu dia. Dia megah dengan ibadat dia. Dia megah dengan pangkat jawatan dia. Tak peduli dah. Jadi mana-mana orang yang kasih akan kemegahan, suka bermegah-megah atas dunia ni dengan apa yang dimiliki, duk yang kita. Dan mengetahui, maknanya dicela oleh Allah. Ini ubat dia. Ini ubat untuk apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cara untuk mengubati penyakit hati, iaitu kasih akan kemegahan. Di antaranya dulu dia kata kena bercampur ilmu dan amal. Kena campur. Ilmu pun kena ada, amal pun kena ada. Kena campurkan dua ni. Inilah bahan-bahan yang menjadi penawar ataupun ubat bagi orang yang ada di dalam hatinya penyakit kasih akan kemegahan. Dan mengetahui ia hamba akan bahawasanya jika adalah kemegahannya sampai sujud baginya manusia. Jadi kita yang suka megah-megah ni, dia megah lain, sombong lain. Sombong ni kita meninggikan diri dan mencela orang, itu sombong. Megah ni tak, kita suka ke benda yang hebat-hebat ni kita suka. Sebab kemegahan tu satu benda yang disukai oleh nafsu. Contohnya kita ramai pengikut, dia jadi megah, suka tu. Suka. Sebab apa jadi megah tu? Megah lah sebab pengikut aku ramai. Dia tak merendahkan orang lain, tapi perasaan dia bangga tu, bangga. Kasihkan kebanggaan. Kasihkan kebanggaan, kasihkan kemegahan. Dan mengetahui ia akan bahawasanya adalah kemegahannya sampai sujud. Jika adalah kemegahannya sampai sujud baginya
oleh manusia, nescaya tiada berkekalan ia. Kena tahulah, yang kita tamak sangat, haloba sangat, teringin sangat nakkan kemegahan tu, yang kadang-kadang untuk mendapatkan kemegahan tu melibatkan diri kita kepada perkara maksiat yang lain pula. Nak merebut kemegahan tadi, kadang-kadang sanggup memfitnah sesama, sanggup merendah-rendahkan sesama, kadang-kadang sanggup buang adik-beradik, kadang sanggup ketepikan mak bapak. Kena ingat, kemegahan yang ditamakkan tadi itu, meskipun dengan ada kemegahan itu sampai manusia sujud kepada kaki kita, contohnya, nescaya tiada berkekalan ia kemegahan tu. Takkan ikut kita kemegahan tu sampai dalam kubur besok. Sampai waktu bila kita mati besok, kita punya tubuh ni, jasad kita ni kena humbankan dalam lubang kubur. Habislah kemegahan kita tu. Tak bawa kemegahan tu masuk dalam kubur kita. Kena tahu, kena ingat, kena faham betul-betul. Meskipun kemegahan tu kita miliki, bila kita mati, tubuh kita ni kena humbankan dalam lubang tu. Kemudian makan waktu beberapa hari, beberapa minggu, jadi bangkai, jadi busuk, jadi berulat dah. Padahal dulu atas dunia bukan main bangga dengan kemegahan dia, main sombong dengan kemegahan dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita ndaklah tahu, ndaklah kita sedar, ndaklah kita yakin bahawasanya kemegahan, seandainya ada pada diri kita sehebat mana pun kemegahan, pasti akan ditinggalkan bila datangnya mati. Bila mati, ambil dah. Kadang-kadang tak sempat mati lagi, Allah ambil dah kemegahan. Kadang-kadang tak sempat nak mati, Allah tarik dah kemegahan tu, jadi hina pula. Waktu pangkat jawatan tinggi, gaji kita belah-belah ribu, puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu, bukan main megah bangga kita. Sampai melupakan Allah, melibatkan diri kita dengan buat benda-benda haram, berani dengan Tuhan, berani cabar-cabar Tuhan. Sampai satu masa Allah tarik balik nikmat kemegahan tadi. Jadi papa kedana, jadi muflis, jadi hina. Maka kena tahulah, kena tahu, tak ada faedah kasihkan kemegahan tu, kerana dia tidak akan berkekalan sampai kita mati besok. Mati kena humban dalam kubur. Kasih, kenapa tu main nak sama-sama? Mood dia tak okey lagi tu. Belum ni lagi. Belum apa? Belum siuman. Belum siuman sangat, bau banget. Allah. Tiada berkekalan ia. Jadi apa yang nak dikejarkan sangat kemegahan tu, sampai sanggup memfitnah orang, mengaibkan orang, menjatuhkan sesama agama, sesama Muslim, sanggup buang adik-beradik, sanggup buang mak bapak, ada yang sanggup buang anak pula dah. Dia orang kaya, anak-anak dia tak ada pelajaran tinggi, dibuangnya anak-anak. Sebab dia tu hebat, mak bapak yang hebat, kaya, anak-anaknya miskin, dibuang anak-anak ni. Kena ingat, bila kau mati besok, tubuh kau tu kena buang dalam lubang, kena campakkan dalam lubang. Silap-silap waktu mati kita tu musim hujan pula, kena celuplah dalam air dah. Sungguh. Kena ingat sikit. Silap-silap waktu kita mati tu besok, ajal kita sampai waktu musim hujan pula. Takkan orang nak tunggu sampai mungkin musim kemarau pun nak kebumikan kita. Tak ada siapa nak simpan bangkai busuk kita tu. Dah lah bangkai kita ni busuk lebih daripada bangkai binatang lagi. Tak ada orang nak simpan selagi cepat lagi cepat nak kebumikan tu lagi baik. Sebab tu sunat disegerakan orang mati, betul? Dikebumikan orang mati, sunat. Sesayang mana pun, sekasih mana pun, pergi hantar kat dalam lubang kubur tu cepat-cepat. Sebab nanti kan busuk nanti kan.
Dah busuk, dah tak sayang dah lah, ambil dah lah. Pangkat benda tak ada, jabatan benda tak ada, habis kena buang dalam lubang. Musim hujan pula, kita punya lahat bertakung air. Orang ada banyak kerja lagi nak buat. Tak ada nak timba air tu, selam dalam air dah. Selam dalam air, nak bangun tak boleh dah. Terima je lah apa orang buat atas diri kita besok. Dulu sombong bukan main ni. Allahu Akbar. Alah, mayat kita kena selam dalam air. Silap-silap bangkai kita binatang yang makan. Anjing korek lubang kubur kita. Hari tu dapat pula orang tu dia tak berapa ngamut, dia gali lebih kurang. Mana kita tu orang. Orang dia ada nafsu, time gaji dengan. Yang tak gaji dia buat lebih kurang je. Malam kang petang kang tanam, malam kang binatang datang gali. Dia makan bangkai kita. Allah. Jadi apa yang kita miliki ni tak ada apa kehebatan pun. Secantik mana, seputih mana, semancung mana, sesadar mana, semua jadi bangkai. Apa yang nak megah sangat? Kita tengok kawan-kawan hidung kemik, kita unfriend. Tengok kawan kulit gelap, kita block. Kau ni malulah. Nanti ada kawan-kawan I tengok dalam list I punya friend ni, ada orang kulit hitam, ada orang hidung kemik, ada orang kampung. Malu. Jaga, nanti kau busuk jadi bangkai. Bayat kau tu kena buang dalam lubang, kena humban dalam lubang. Tak ada kehebatan langsung, tak ada kemuliaan langsung. Meskipun kau ditahtakan sebagai ratu, ratu yang paling cantik dalam dunia ni, bila kau mati kena humban jadi bangkai. Tak ada orang nak dah, tak ada orang nak puji-puji dah waktu kau dah busuk bangkai dah. Allah, itulah. Jadi sangat dah tidak cerdik kalau kita bersibuk berbimbang nak menghiaskan, nak menjaga jasad kita ni. Jasad kita bukan main kita jaga. Jasad kita bukan main kita jaga. Kita makan makanan sedap-sedap, makan makanan yang berkhasiat, vitamin ni, vitamin tu. Cocok sini, cocok situ. Sapu sini, sapu situ. Lotion sini, lotion situ. Tapi hati tak pernah pun kita nak make up baik-baik. Hati kita tak pernah nak make up baik-baik. Tubuh kita bukan main kita make up lagi. Pakai pakaian yang mahal-mahal, pakai pakaian yang lawa-lawa, pakai pakaian yang cantik-cantik. Hati kita tak pernah pun nak pakaikan dengan sifat-sifat yang cantik-cantik. Hati kita biarkan pakai dengan pakaian ataupun sifat yang huduh, yang kotor, yang jijik, yang busuk. Hasad pakaian hati kita, dengki pakaian hati kita, cari aib orang pakaian hati kita, sangka jahat pakaian hati kita, dendam pakaian hati kita, terasa kagum dengan diri sendiri pakaian kita, takabur pakaian kita, riak pakaian hati kita, ujub pakaian hati kita, sum'ah pakaian hati kita. Tapi tubuh kita pakaikan pakaian yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, yang cantik-cantik, yang wangi-wangi. Hati kita biarkan busuk macam tu. Padahal hati itulah tempat Allah memandang kita. Hati itulah nilai seseorang insan. Itulah dia, harga diri dia nak balik akhirat besok. Hati, bukan jasad ni. Sekacak mana, setampan mana, secantik mana, semua akan berubah jadi busuk, jadi bangkai. Orang akan buang. Orang akan buang dalam lubang. Dan kita nak bawa balik ni hati ni, hati rohani, kolbu yang baik, kolbu yang bersih daripada kotoran, kolbu yang dihiaskan dengan pakaian yang cantik-cantik, penyabar, sangka baik, tawakal, redha, pemaaf, ikhlas, taqwa, ma'rifat, kenal Allah. Inilah hati yang kata mulia tadi. Meskipun pada zahirnya tak cantik, zahirnya tak sempurna, pakai pakaian biasa-biasa ataupun pakai pakaian murah-murah, tubuhnya tak sempurna seperti orang lain, kulitnya tak secantik kulit orang lain, wajahnya tak setampan, tak secantik orang lain, tapi hatinya dipandang oleh Allah dengan pandangan kemuliaan. Sangat-sangat bernilai hatinya di sisi Allah. Sebab apa?
hatinya bersih daripada sebarang jenis penyakit, dan hatinya dihiaskan dengan sifat-sifat terpuji. Kita zahir kita cantik, tapi hati kita kotor, busuk, macam bangkai, lebih daripada bangkai lagi. Dan kita bangga dengan tubuh kita, bangga dengan zahir kita, hebat, cantik, kaya, mewah. Rupanya dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Na'udzubillah. Orang yang cerdik, dia akan menjaga hati, dia akan menghiaskan hati lebih daripada dia menjaga dan menghiaskan zahir dia. Kalau tubuh zahir ini sakit, dia akan usaha berubat. Tapi kalau hatinya berpenyakit, dia lagi cepat dan bersungguh-sungguh lagi cari penawar dia. Sebab dia tahu penyakit hati ini menjadi asbab dia akan celaka di hari kiamat. Penyakit dunia ni, sakit gigi, sakit kepala, tangan kudung, tangan patah, kaki patah, sakit perut, lemah jantung, darah tinggi, penyakit gout, tak menjadi asbab kita celaka hari kiamat besok. Orang yang sakit gout, dia tak akan celaka hari kiamat besok. Orang yang lemah jantung, heart attack, dia tak akan celaka hari kiamat besok. Tapi yang celaka sebab apa? Penyakit hati. Hati kita kalau ada penyakit, besok itulah menyebabkan kita dapat celaka hari kiamat. Celaka amal tak diterima, celaka bawa maksiat, celaka dihumban dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Maksud bukan tak suruh jaga zahir. Jaga kebersihan zahir itu juga sebahagian daripada syariat. Islam suruh jaga makan makanan yang baik supaya tubuhnya sihat, supaya boleh mudah nak buat ibadat. Pakai pakaian yang kemas. Begitu. Jangan bau badan kita sampai menyakiti orang. Kan Islam suruh tu. Cuma nak sampai kat sini, kita ni berlebih-lebih menjaga yang zahir, mengambil perhatian yang zahir, tetapi hati kita biarkan. Hati kita sakit, kita tak rawat, kita tak cepat pergi cari ubat dia. Kalau sakit zahir, cepat kita pergi klinik, hospital. Hati kita sakit, kita tak cepat nak pergi jumpa tok guru. Nak ubatkan hati ni dengan ilmu. Jumpa doktor dia, doktor hati, doktor masalah hati, doktor masalah ibadat, iaitu alim ulama. Cepat pergi jumpa. Seperti mana kita bersegera pergi jumpa doktor, hospital, klinik, sebab kita diserang penyakit zahir. Begitulah lebih-lebih lagi bila diserang penyakit hati, hasad, dengki, ujub, riak, dendam, cepat-cepat pergi jumpa doktornya, tabibnya. Siapa? Ulama. Itu makna kita tak adil. Kita tak adil dengan diri kita. Kita tak adil dengan hati kita. Kita zalim. Kita hanya memberatkan zahir tapi membiarkan batin kita derita, celaka, kelaparan. Tubuh ni, mulut kita suapkan dengan makanan yang berkhasiat, makanan yang baik-baik. Hati kita suapkan dengan benda yang jahat-jahat, yang kotor-kotor. Apa dia? Itulah dia tadi. Hasad, dengki, dendam. Itulah dia makanan yang kita bagi tadi. Hati kita. Tapi mulut ni, chicken chop, lamb chop, chopstick, chop moho, chop apa ni, semua kita telan. Tapi hati kita, apa makanan hati kita? Maksiat. Hati ni ada makanan dia, makanan berkhasiat untuk hati apa? Ilmu yang bermanfaat, mengenal Allah, iman yang betul, takwa kepada Allah, tawaduk, merendah diri, kasihkan akhirat, kasihkan Allah, kasihkan Rasul, kasihkan ulama. Ini makanan hati, ini makanan roh. Tapi kita tak pernah peduli. Berpuluh tahun dah kita hidup atas dunia ni, tak peduli langsung tentang makanan hati kita, tentang pakaian hati kita. Yang kita pedulikan, yang kita risau, yang kita bimbang hari-hari, pagi, petang, siang, malam, memikirkan tentang rezeki yang zahir. Takut sakit, takut tak ada duit, takut tak mewah, takut lapar, takut. Hati kita tak ada pun takut. Takut kalau hati aku ni ada dengki, takut hati ni kalau ada dendam, takut hati ni kalau suka bersangkajat. Tak ada pun perasaan macam tu. Kita hanya mengutamakan pandangan manusia yang zahir ni. Hati ni pandangan Allah, tubuh badan ni pandangan manusia
manusia. Jadi jagalah dua-dua. Jaga dua-dua. Jangan zalim, jangan berat sebelah. Kita mengutamakan pandangan manusia tapi tak mempedulikan pandangan Allah yang sentiasa menilik hati kita setiap detik, setiap saat, setiap waktu. Kerana hati itulah yang nak bawa balik akhirat besok. Tubuh kita ni tinggal atas dunia, jadi bangkai habis. Busuk bulat. Tampan dia sementara, cantik dia sementara, mancung dia sementara, putih dia sementara, segaknya sementara, sadarnya sementara. Habis mati habis. Kita tengok dalam kubur tu je gali balik. Ada yang sadar ke? Tulang pun tak ada dah. Hilang habis dah. Dulu yang bangga dengan mancung hidung macam penyangkut baju dia gali balik tengok. Gali balik gali balik kubur dia tengok macam mana mayat dia sekarang. Tak payahlah sekarang kalau gali tak jumpa dah. Tunggu sebulan ke gali balik tengok. Mana mancung dia? Busuk pula dah, hancur lebur. Dia tak payah sombong. Tak payah nak sombong. Sebab yang nak dibawa akhirat itu hati yang baik, hati yang sihat, hati yang mulia, hati yang berpakaian dengan pakaian yang mulia-mulia. Maka daripada sekarang kena usaha dah. Usaha bersihkan, cuci hati kita. Kemudian hiaskan dengan pakaian yang cantik. Buang segala kotor-kotor hati tu. Buang segala kotor-kotor hati. Mulai sekarang kena bagi makanan-makanan yang berkhasiat untuk roh kita, untuk hati kita. Quran, salawat, istighfar, zikir, ilmu yang bermanfaat. Kemudian hiaskan dia dengan sifat-sifat terpuji. Kasihkan akhirat, suka dengan benda-benda akhirat, suka dengan ibadat. Nanti bawa balik hati yang subhanallah menghadap Allah. Hati yang bernilai, yang sangat-sangat bernilai. Bahagialah Tuhan empunya badan. Tapi kalau balik bawa hati yang celaka tadi, yang busuk tadi, neraka lah, na'udzubillah. Jadi kita ni tak banyak waktu dah. Tak tahu berapa hari yang tinggal ni. Jadi jangan lengah-lengah, jangan tangguh-tangguh. Jaga baiki hati kita. Cepat cari ubat dia, cepat jumpa doktor dia. Jangan biarkan dia sakit macam tu. Kita tak adil pada diri kita. Maka betapa suka ia dengan kemegahan dunia yang binasa, yang menyebabkan hilang kemegahan akhirat yang berkekalan. Malangnya dengan sebab nak mengejar kemegahan dunia tadi, tercicir, terlepas kemegahan akhirat. Habis, hilang selama-lamanya. Hilang syurga tadi tu. Tak dapat di kesenangan syurga. Sebab nakkan kemegahan yang sementara di dunia tadi. Hilang kemegahan yang kekal selama-lamanya. Alangkah bodohnya kita. Alangkah bengapnya kita. Alangkah jahilnya kita. Alangkah tertipunya kita. Nak mengejar kemegahan yang sementara, terlepas kemegahan yang kekal selama-lamanya. Allah. Nak balik-balik, nak repair balik, nak beramal balik, dah tak ada dah. Dunia pun dah tak ada dah. Dah balik akhirat dah. Dah balik akhirat dah. Macam mana nak repair dunia kita? Dah habis dah dunia. Sebab tu ni lah masa dia nak repair ni. Masa ni yang tak tahu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan yang tinggal ni. Ni lah masa nak baiki. Kalau sempat-sempat lah. Kalau tak sempat, tak sempat lah. Lepas tu kita kena ingat kita kena ingat, selalu kena ingat. Dah. Lupakanlah tu tentang hebat-hebat dunia tu, tinggalkanlah. Sekarang ni kita pusingkan otak dan fikiran kita ni. Apa pun yang kita buat, mudah-mudahan mendapat kemuliaan akhirat macam tu. Tindak tanduk kita, apa yang kita buat, gerak diam kita adalah untuk mendapatkan keberkahan, pahala, ibadat. Tak payah dah nak kejar-kejar dah. Sampai ni lah takutnya ni. Hilang. Nak megah dunia punya pasal kita tak solat, kita tak peduli halal haram, kita sanggup jual maruah diri kita, kadang-kadang sanggup menjual agama kita, nakkan kemegahan dunia tadi tu. Lepas tu bila kita mati, kemegahan tadi semua hilang, kemegahan akhirat pun dah tentu Alangkah bodohnya kita, alangkah menyesalnya kita nanti, alangkah susahnya kita nanti. Mari kita pakat-pakat hijrah zahir batin. Pakat-pakat hijrah zahir dan batin. Zahir kita mula dah
menghadap akhirat, menghadap Allah, membuat benda-benda yang mendatangkan pahala, meninggalkan benda-benda yang tidak memberi manfaat selepas daripada mati. Kemudian hati kita cepat bersihkan, ubatkan hati kita tu yang banyak penyakit hasad dengki, ujuk, riak, dendam, cari rahsia orang. Sudahlah, tak ada untung. Bahkan menambah-nambahkan lagi kebencian Allah pada diri kita bila kita bersikap macam tu. Suka cari rahsia orang. Tutup dah. Sudahlah. Allah tak suka dengan kita perbuatan macam tu. Orang nak jahat, biarkanlah. Orang nak buat benda maksiat, biarkanlah. Itu urusan dia dengan Allah. Dosa dia takkan jadi asbab kita diazab oleh Allah. Kita diazab oleh Allah asbab dosa yang kita buat sendiri. Jadi tak payah nak sibuk cari rahsia dosa-dosa orang. Biarkan dia, biarkan. Sibuk, masa kita habis. Sampai tak ada masa nak perhatikan hati kita. Sampai tak ada masa nak rawat hati kita. Sebab sibuk pagi, petang, siang, malam duk intai dosa orang. Allahu Akbar. Bodohnya kita. Bengapnya kita. Tak cergediknya kepala otak kita. Habis waktu kita gunakan, masa kita habis memikirkan orang. 10 tahun Allah bagi kepala otak kita mikir tentang orang. Sampai tak ada waktu nak fikirkan tentang amalan diri sendiri. Akhirnya mati dalam keadaan papa kedana muflis. Bawa dosa, bawa maksiat. Na'udzubillah min zalik. Nanti dibakar oleh Allah. Dibakar hidup-hidup oleh Allah tu. Tak tahu berapa juta tahun dalam neraka. Tak ada siapa boleh tolong, tak ada siapa boleh menyelamatkan. Allahu Akbar. Sudahlah. Bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Dekatkan diri dengan Allah. Maka betapa suka ia dengan kemegahan dunia yang binasa, yang menyebabkan hilang kemegahan akhirat yang berkekalan. Dan ada pun amal. Ini ramuan seterusnya. Ubat bagi apa tadi? Ubat bagi orang yang kasih akan kemegahan. Dan ada pun amal, maka mengerjakan engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia, seperti barang yang diceritakan bahawasanya. Ni contoh ni. Ni contoh orang yang tak suka, tak seronok dengan megah ni. Ni contoh dia. Tengok contoh ni, cerita ni. Bahawasanya seorang raja menziarahi ia akan seorang yang sangat zahid. Apa maksud zahid? Orang yang dalam hatinya tidak ada keinginan terhadap kelebihan-kelebihan dunia. Dia tak ingin benda-benda atas dunia ni yang tidak menolong ibadat. Tidak ada keinginan, bukan melawan keinginan. Melawan keinginan itu bukan zuhud. Melawan keinginan itu bukan zuhud. Itu pembukaan, muqaddimah, nak dekat pada zuhud. Belum masuk dalam kategori zuhud lagi. Zuhud yang sebenar-benar dia tak ingin. Dia tak terfikir nak senang. Dia tak fikir nak makan sedap. Dia tak terfikir nak pakai yang lazat, pakai yang mewah-mewah. Dia tak fikir benda tu. Sebab benda tu tak ada hubung kait dengan akhirat. Tidak ada ingin. Kita ni ada ingin, cuma kita tahan. Betul tak? Kadang-kadang kita teringin nak jadi orang macam ni, orang, tapi tahan, kontrol. Tak nak lah. Itu bukan zuhud. Kadang-kadang nafsu kita nak makan sedap-sedap, nak makan mewah-mewah, cuma kita tahan. Tak nak lah membazir 2-3 ribu makan ni pasal. Tak nak lah. Itu ada keinginan, cuma tahan. Zuhud ni tak ada ingin, tak terfikir langsung dah pasal nak sedap-sedap, nak seronok-seronok. Itu zuhud. Jadi ada seorang yang zuhud ni, dia ni masyhur lah. Adakah dia memasyhurkan diri dia? Tak. Orang yang baik-baik ni Allah yang akan memasyhurkan dia. Orang yang jahat dia akan berusaha memasyhurkan diri sendiri. Orang yang hati kotor dia akan berusaha mencari jalan memasyhurkan diri dia. Orang yang hatinya bersih, Allah yang memasyhurkan dia. Padahal dia tidak mahu masyhur. Jadi orang zuhud ni Allah memasyhurkan dia. Sampai raja pun tahu cerita tentang dia. Lalu raja ni tadi nak pergi ziarah. Ni raja dulu-dulu kasih pada orang yang soleh. Dengar orang soleh dia pergi ziarah. Ni raja dulu. Ini orang yang berkuasa dulu-dulu. Meskipun dia ada kuasa atas dunia, pangkat jawatan, bila dengar orang soleh, pergi ziarah. Jadi bila raja itu tadi pergi menziarahi akan orang yang zahid tadi, maka tatkala mengetahui orang zahid itu akan kedatangan raja,
maka menyuruh. Dah bila raja nak datang, mestilah ada utusan. Mestilah ada utusan daripada raja bagi tahu orang Zahid tadi sekian-sekian hari bulan raja nak datang. Maka bila dia tahu, dia buat persiapan raja kan, memuliakan tetamu kan. Dia zuhud pun dia memuliakan tetamu. Jadi maka tak kala mengetahui orang Zahid itu akan kedatangan raja, maka menyuruh ia dengan menghidangkan makanan. Siapkan makanan lah, raja nak datang ni. Maka bila dah siapkan makanan, pendek ceritanya, bila raja dah sampai, dia pun makanlah sekali dengan raja tadi. Duduk sekali lah dengan raja tadi. Raja ni kata, ini orang zuhud ni, dah tentulah dia ni makannya sikit, makannya sopan santun. Bila lalu maka memakan ia orang zuhud dengan bersangatan loba. Dia duduk sekali dengan raja tadi, dia makan dengan sangat tamak loba. Suap sini, suap sana, penuh mulut, tonggang air. Begitulah ceritanya lah, lebih kurang lah. Loba macam mana orang loba makan? Tak habis telan suap lagi. Adakah perbuatan tu haram? Dah, harus. Perbuatan makan dengan macam tu tak sampai kepada dosa dah. Orang panggil harus benda. Tapi kenapa dia buat macam tu depan raja tadi? Sebab tak ingin raja tu memuji-muji dan membesar-besarkan dia sebagai orang soleh. Dia tak nak. Jadi dia sengaja berlakon-lakon dengan makan dengan makanan yang tak berakhlak tadi tu. Makan dengan tamak aluba tadi. Dan membesarkan ia akan suapnya. Maknanya bukan suap kecil-kecil tak macam kita. Kalau kita ni tetamu datang, alah hujung jari. Alah sikit. Tambahlah ni duk. Tak, saya makan 3 sudu lah sikit lah, 3 sudu. Saya tak biasa makan banyak-banyak. Kita lagi nak menunjuk biar orang puji tu. Bagusnya. 3 sudu je makan. Bagus tu kalau kita. Kalau bagi sepinggan kan, alah sikit. Sebab mulut kecil je buka. Lauk, alah ambil kuah je lah, sikit-sikit lah. Punyalah beradab akhlak itu. Kalau minum air, minum 2-3 teguk. Lebih tak lebih tak habis. Tak minum banyak lah. Alah macam waktu kita dating dulu-dulu lah. Mula-mula kenal ni. Makan sikit. Air fresh orange. Minum 3 teguk dah. Air tak minum banyak dah. Besarnya cawan kat kedai ni. Restoran besarnya cawan. Air minum sikit je. Kat rumah, kepala paip dia tokak. Makan dalam kuali. Nasi buah dalam kuali, ginca sekali dengan lauk-lauk dalam kuali, dengan piuk sekali. Depan orang bukan main kita. Sebab apa? Kita nak orang sangka baik, puji-puji kita. Supaya orang nampak kita ni berakhlak, bagusnya. Sebab tu, saya pernah terbaca dalam satu kitab, dia kata, kalau kita makan, kita tak nak tambah. Sedangkan kita nak tambah. Tak nak tambah lauk, tak nak tambah nasi. Dengan alasan apa? Takut nanti orang kata kita makan banyak. Kita takut. Nak tambah tadi takut segan nanti orang kata kita ni kuat makan. Katanya itu di antara sifat mazmumah juga. Makna tidak jujur dengan diri sendiri. Nak orang puji. Kita maknanya makan sikit ni kan nak menunjukkan akhlak yang baik. Jadi orang akan kata, bagusnya dia tu ni makan sekali tak tertambah-tambah bagus. Padahal dalam perut kita menggelegak nak tambah ni. Tapi kan kalau tambah kan orang kata tamak lah makan, tak cukup sikit pula. Allah. Kemudian sambung balik cerita, nak habis dah. Lepas tu ni cerita pasal makan, depan ni ada makan tak? Ada makan tak? Ada makan boleh berhenti. Cerita pasal makan teringat pula makan ni. Baik. Dan membesarkan ia. Jadi orang zuhud tadi tu makan suap banyak-banyak, suap besar-besar. Dah supaya apa tu? Hilang zahidnya dari dalam hati raja itu. Maknanya supaya raja itu tadi tidak membangga-banggakan, supaya raja tadi tidak memandang mulia pada diri dia. Dia tak nak. Kita boleh buat macam tu. Tak nak orang bangga dengan kita, tak nak orang megah dengan kita. Itulah yang kita cari. Itulah yang kita cari. Ni Zahid ni tak. Dia tak nak raja tu memandang hebat pada dia. Sebab tu dia makan dengan tamak aluba tadi, supaya hilang rasa memuliakan dalam hati raja itu. Maka tak kala melihat akan yang demikian itu oleh raja itu,
Maka tak kala melihat yang demikian oleh raja itu, bila raja tu perhati perangai orang zuhud tadi makan macam tu, tak bersopan langsung, tak senonoh makan, suap banyak-banyak, makan banyak-banyak, maka berpaling ia. Makna balik balik raja tadi, tak duduk lama lah. Raja tak duduk lama, duduk sekejap dia, belah raja. Dia kata, orang zuhud apa kejadah macam ni? Dengar cerita masyhur orang zuhud, bila aku pergi ziarah tengok macam tuang makan lah, bukan main tamak air makan. Zuhud apa? Dia pun balik. Maka berkata orang yang zahid tadi, orang yang zahid itu, alhamdulillahillazi sarafaka anni, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memalingkan ia raja tadi tu, yang memuji-muji aku tadi tu, akan dikau daripada aku. Ya Allah, segala puji bagi engkau ya Allah, kerana kau dah palingkan raja tadi, kau dah palingkan raja tadi daripada diri aku. Dia rasa bersyukur dengan Allah bila dia tidak dipandang mulia oleh rakyat. Tengok kan terbalik kod tu dengan kita. Kita kalau raja datang, makan bersimpuh, duduk sopan, suap, Masya Allah, tabarakallah, sikit je. Raja balik, kita tonggang dengan kuali. Allah, waktu nak pergi merisik, meminang, bukan sopan ni. Dah jadi laki bini, kau siap kau. Atas dapur dia duduk tenggek makan. Kentut lebang lebing, pang pung tak peduli dah. Kalau tak dulu sampai merah-merah muka tahan. Bing. Bini pula balah. Boom. Laki balik. Pum 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 pum. Mesin gen pula keluar. Dulu kan main jaga. Alah. Nak lalu depan suami tu, kosong lalu keluar pintu dapur. Asal jauh sangat. Adab akhlak dengan suami. Bagus. 3 tahun kemudian, siap, suami tidur dia langkahnya kepala. Suami tidur dia langkahnya kepala. Dia tak ada dah lalu pintu dapur. Dia kata jauh. Siapa suruh kau tidur menyelah? Siapa suruh kau tidur tengah-tengah pintu, tengah halam ni? Dia langkah. Pergi balik dia langkah kali suami. Makin hari makin bodoh lelaki dia. Dia langkah dengan bini dia hari-hari. Apa salah cakap, minta lalu sikit. Saya nak lalu. Kan ke bagus tu. Allah. Jagalah adab kita. Jaga adab, jaga akhlak kita. Meskipun dah rumah tangga lama, adab akhlak kena jagalah. Kadang-kadang untuk lelaki dia baring, dia main langkah je. Tak kira kaki ke kepala ke, dia ikut dan ikut cepat je. Jagalah tu. Jaga, insya-Allah. Moga-moga Allah redha. Habislah, wallahu a'lam. Mujur tak terpijak perut suami dia. Mati sesak nafas lagi ni. Yang pijak tu pula 90 kilo pula. Mati balik awal suami dia. Beda oleh kahwin lain. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Jadilah perut dah lapar dah ni sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita baca doa penutup dulu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ilmu kita pada malam ini, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Tuan Pengarang Kitab, dengan berkat para malaikat yang berhimpun dalam majlis ilmu, mudah-mudahan sekalian yang mengikuti, yang hadir dalam rahmat Allah, dalam redha Allah, dalam keampunan Allah, sekaliannya tidak terkecuali, termasuklah ibu bapa kita yang masih ada, yang dah pergi. Mudah-mudahan Allah berikan kelebihan dan manfaatnya sekali. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita, bersihkan hati kita dengan sifat-sifat terpuji, bersihkan hati kita daripada sifat yang dibenci, hiaskan hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Mudah-mudahan kita senantiasa, kita semua, kita tu maknanya kita semualah, mak bapak kita, adik-beradik kita semua, tak terkecuali yang hadir, yang tak hadir, senantiasa mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala mendekatkan diri kita dengan kita orang-orang yang baik, yang berkawan kerana Allah, yang berkawan, yang berkenalan kerana ketakwaan, saling nasihat, menasihati, mengingat, saling mengingati, saling menegur, untuk tujuan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rezeki yang halal, yang luas, lagi berkah. Mudah-mudahan Allah merezekikan umur yang berkah, kesihatan yang berkah, sihat afiat, diberi taufik untuk berusaha sentiasa memperbaiki diri kita, melakukan ibadat sebanyak mungkin sebagai
bekalan kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan sempat mengucapkan kalimah syahadah. Dan kalimah syahadah itulah yang terakhir kalam yang akan keluar daripada lidah kita. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dikabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat. Hajat-hajat suami, kadang-kadang suami kita ada hajat yang baik-baik, moga Allah permudahkan. Kadang-kadang dalam hati isteri kita yang khidmat dengan kita pagi, petang, siang, malam, ada hajat-hajat dia. Sesungguhnya Allah mengetahui. Mudah-mudahan dipermudahkan, dikabul oleh Allah dengan keberkahan ikhlas. Hati mereka itu berkhidmat pada suaminya kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Yang sakit mudah-mudahan diberi kesihatan, kesembuhan oleh Allah. Khususnya sakit hati. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan diberi hati yang sabar, yang redha dengan qada qadar Allah, yang senantiasa bersangka baik dengan Allah dalam apa jua hal keadaan sekalipun. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan taufik untuk beribadat dengan sesempurna ibadat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Boleh beli ya ni? Nampak boleh pinjam tak? Nak buat VTT. Buat VTT. Jangan lupa sahabat beli ni nanti tekan beg kuning, tekan beg kuning. Tekan beg kuning. Beli kat Shopee. Suara dia padu. Baik. Nanti saya letak dalam beg kuning kau. Jangan lupa beli Macam mana tutup ni? InsyaAllah. Alhamdulillah ya karim. Allah.